Dan sedikit rangkuman perkembangan dalam negara. Syarikat Pengoperasi Pengangkutan Awam Prasarana Malaysia Berhad pada Isnin mengesahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah berkunjung ke ibu pejabatnya. Ini bagi melakukan siasatan berhubung beberapa berita negatif berkaitan syarikat milik penuh Kementerian Kewangan itu. Menurut Timbalan Ketua Komunikasi dan juga Pegawai Pemasaran Prasarana Rafizah Amran berkata ia bukanlah serbuan dan beliau sendiri ada semasa pegawai SPRM berkenaan tiba di ibu pejabat yang terletak di Bangsar itu bagi melakukan pemeriksaan dokumen. Beliau membuat kenyataan berkenaan dalam satu sidang media. Sidang media diadakan Pengerusi Prasarana Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman dan turut dihadiri Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad Datin Norlila Noah serta Pegawai Kanan Prasarana bagi menjawab beberapa laporan portal media mengenai SPRM yang dikatakan kononnya menyerbu syarikat tersebut. Seterusnya, Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah menegaskan beliau tidak ada niat untuk menjadi Perdana Menteri, namun katanya sekiranya beliau memegang mandat jawatan tertinggi negara itu perkara utama yang akan diberi tumpuan ialah mengukuhkan nilai ringgit. Selain daripada mengembalikan kestabilan politik ialah membaiki kedudukan ringgit kita. Ringgit kita menjunam jatuh dengan teruk sekali. Banding dengan bat Thailand yang dulu 14 bat RM1, sekarang 7 bat RM1. Masa saya Menteri Keuangan dulu dengan kerjasama semua pihak, ringgit kita lebih mahal daripada dolar Amerika, dolar Singapura. $1 Singapura dulu kita cuma 87 sen, 83 sen. Itu kedudukannya dulu. Seterusnya, Malaysia berpandangan jumlah pampasan susulan penamatan projek HSR adalah lebih ataupun jauh lebih rendah berbanding jumlah yang telah dibelanjakan oleh Singapura $270 juta ke atas projek tersebut, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad. Malaysia berpandangan bahawa jumlah pampasan adalah jauh lebih rendah daripada $270 juta Singapura. Menteri Pengangkutan Singapura ada menyatakan dalam Parlimen bahawa $270 juta Singapura itu mengandungi beberapa komponen. Pertamanya kos konsultan, keduanya kos manpower dan lain-lain kos. Ya. Dan Menteri Pengangkutan juga menyatakan bahawa pampasan itu tidak termasuk kos tanah. Ya. Dan kita dipahamkan bahawa Kerajaan Singapura telah membeli beberapa bidang tanah untuk melaksanakan projek ini. Oleh itu, kita yakin bahawa jumlah pampasannya adalah jauh lebih rendah daripada $210 juta Singapura. Apapun perkara ini, belum dimuktamad. Bagaimanapun, Mustafa berkata tidak wajar bagi kerajaan sekiranya bertindak untuk mendedahkan jumlah pampasan pembatalan projek HSR kerana jumlah pampasan itu juga tertakluk kepada klausa kerahsiaan dan masih belum dimuktamadkan. Yang pertamanya, jenis-jenis yang boleh ditentukan dalam perjanjian. Yang keduanya, kita ada perjanjian untuk menjaga kerahsiaan. Maknanya tidak boleh didedahkan. Itu sebabnya banyak tekanan kepada kerajaan terhadap diri saya dan kerajaan mendedahkan. Sudah pasti akan didedahkan satu hari nanti. Tetapi pada masa ini, tidak wajar kita tidak boleh didedahkan kecuali dengan persetujuan dua belah pihak. Tapi yang penting masih lagi belum dirundingkan, belum muktamad. Ya, adalah tidak wajar kerajaan mengumumkan satu angka yang belum muktamad. Jadi saya harap rakyat faham ke ini dan saya nak bagi jaminan bahawa bila dimuktamadkan maka kerajaan sudah pasti akan maklumkan rakyat. Kerana ini wang rakyat, sudah pasti akan maklum kepada rakyat. Jadi jangan risau. Yang pertamanya, pampasan ini cuma merujuk kepada kos-kos yang telah dibelanjakan dalam menyiapkan atau dalam membuat persediaan untuk melaksanakan projek ini. Yang keduanya, amountnya belum lagi dimuktamadkan dan sudah pasti apabila dimuktamadkan kita akan maklumkan kepada masyarakat umum. Dan kerajaan masih berminat untuk melaksanakan HSR, cumanya modal dan kos untuk projek itu pada ketika ini tidak begitu sesuai dengan keadaan ekonomi negara, khususnya ketika negara masih dalam fasa pandemik.
Yang pertamanya benar, projek-projek mega seperti Lebuh Raya Utara Selatan, lapangan terbang antarabangsa ataupun Jambatan Pulau Pinang, ini semua memberikan kesan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi. Ya. Itu memang benar. Mula-mula memang rakyat gelisah, tak setuju, tapi dalam kelamaan mereka faham perlunya. Dan kerajaan pada hari ini pun masih berpendapat bahawa projek kereta api laju ini memberi manfaat kepada negara. Ya. Cumanya modal itu perlu lihat semula untuk menjembatkan kos. Ya. Ada kajian yang kerajaan buat, ya, maknanya dalam tempoh 50 tahun umpamanya, faedah ekonomi kira-kira 300 bilion ringgit kepada negara kita Malaysia. Jadi faedah yang cukup besar. Kita tahu. Itu sebabnya kita masih lagi berminat untuk melaksanakan projek ini. Cumanya modal ataupun cara dan kaedahnya itu Dan pada semalam dilaporkan ketidaksediaan Singapura untuk menerima cadangan Malaysia agar tidak mengekalkan Assets Company Assets Co sebagai pembekal sistem dan juga operator rangkaian projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura adalah antara punca penamatan projek itu. Menerit laporan The Straits Times, Menteri Pengangkutan Singapura Ong Ye Kung menjelaskan perkara itu di Parlimen pada Isnin dan berkata cadangan itu juga telah mengubah perkara utama daripada persetujuan awal kedua-dua negara. Perubahan signifikan untuk tidak mengekalkan Assets Co sebagai pembekal merupakan kebimbangan utama buat Singapura sekaligus menjurus kepada pembatalan projek berkenaan. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Sengkang Louis Chua di Parlimen tentang faktor yang menyebabkan projek itu terbatal. Pada masa sama, Ye Kung turut memberitahu bahawa Singapura telah membelanjakan sebanyak $270 juta atau 821 juta ringgit untuk projek HSR setakat ini. Dan paparan itu mengakhiri Niaga Awani untuk pagi ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani untuk perkembangan lanjut dalam dan juga luar negara, terutama berkenaan dengan banjir. Saya Riza Zulkafli, salam hormat.